Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Tuan Imam, barisan ahli jawatankuasa masjid, hadirin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan fiqh muamalat. Dan kalau tuan-tuan ingat, dan seingat saya pun ada dalam YouTube kat masjid, kita dah bincang pada sebelum ni berkenaan dengan akad-akad yang diharuskan ataupun akad-akad yang dibenarkan, kontrak yang dibenarkan dalam bab muamalat. Sebelum tu kita bincang bab judi moden, bab berkait riba, jual beli emas dan sebagainya. Hari ini insya-Allah kita sambung topik kita berkenaan dengan isu-isu syubhah, ataupun kita panggil sebagai perkara yang syubhah. Dan biasanya bila sebut tentang syubhah ni, biasa orang akan fokus kepada makanan, makanan yang syubhah. Tapi insya-Allah hari ini kita nak tengok juga daripada sudut syubhah pemilikan, bagaimana mendapatkan harta melalui pekerjaan, kalau buka syarikat, kalau buka apa-apa dan sebagainya, ada tak di sana unsur-unsur syubhah yang ada dalam pendapatan syarikat ataupun perniagaan, ataupun juga berkait dengan kita punya pendapatan secara bekerja, bergaji lah, swasta, kerajaan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok juga daripada sudut makanan lah, itu sudah tentu. Yang ketiga, kita nak tengok daripada sudut bagi orang meniaga ni, dia ada produk-produk tertentu. Jadi berkait dengan produk ni dia ada macam-macam, iklan dia, marketing dia, testimoni dia dan sebagainya. Maka yang tu juga antara perkara yang dia perlu perhatikan kerana dibimbangi termasuk dalam perkara yang syubhah. Kerana syubhah ni dia lebih dekat kepada haram, dia bukan lebih dekat kepada halal. Nanti kita akan tengok hadisnya dan perbincangannya insya-Allah. Baik, kemudian yang keempat, kita akan sentuh juga berkait dengan, yang ni saya akan ulang nanti, saya akan detail balik lah. Ni gambaran umum apa pengajian yang kita nak bincang pada malam ni. Yang keempat juga ialah kita nak tengok daripada sudut pelaburan. Kan, pelaburan ni macam mana syubhah tu? Kan, perkara pertama yang kita kena letak dulu apa? Apa kaedah secara ringkas kita nak tahu pelaburan ini ada dia punya nilai, bukan nilai lah, tapi kita nak yang patuh syariah. Itu bahasa bank lah ataupun bahasa korporat. Tapi bahasa kita halal lah, kita nak halal. Itu dia punya konsep pelaburan. Tak kiralah amount dia kecil ke, besar ke, platform internet ke, pelaburan-pelaburan dalam berbentuk yang nampak secara fizikal, kita invest dan sebagainya. Maka semua itu kita bimbang, ada unsur-unsur syubhah, dan kita akan tengoklah insya-Allah pada malam ini. Baik, kita pergi dulu kepada hadis yang biasa kita dengar. Dan hadis ni biasanya dia fokus kepada makanan. Tapi hari ini kita nak lebih umum dan gambaran yang lebih besar tentang harta itu sendiri. Iaitulah hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubahat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahat waqa'a fi haram. Ala inna fi jasadi mudghah, ala inna fi jasadi mudghah, fa idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahya al-qalbu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis ni Nu'man bin Bashir meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang haram itu jelas dan yang halal itu juga jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara yang ada kesamaran, ada syak, daripada sudut syak mendapatkannya, daripada sudut syak statusnya dan seterusnya. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunnu katsirun minan nas, ramai di kalangan manusia tak tahu, ramai di kalangan orang awam tak tahu. Dan kemudian kata Nabi, sesiapa yang mana menjaga perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga yang kita panggil sebagai agamanya dan juga maruahnya. Dan sesiapa yang biasanya terletak ataupun terkena, termasuk dalam perkara yang syubhat,
dia akan membawa kepada perkara yang haram. Dan kemudian kata Nabi SAW, Nabi bawa contoh sebenarnya, tapi saya tak bacakanlah contoh itu. Kata Nabi SAW, seperti mana menggembala kambing. Menggembala kambing ni ada kawasan larangan dia, kita tak boleh gembala di tempat-tempat larangan. Dan kemudian Nabi sebut tentang raja ni ada kawasan larangan dia, tak boleh masuk. Dan kemudian Allah itu ada kawasan larangannya. Dan kawasan larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan kemudian Nabi SAW menyatakan sesungguhnya dalam jasad tubuh manusia itu ada seketul daging. Dan jika baik, baiklah seluruhnya. Dan jika buruk ataupun rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Dan ketahuilah bahawa ia adalah jantung hati. Dia adalah jantung hati. Baik, saya pergi dulu yang last ni tuan-tuan. Kenapa saya terjemah jantung hati? Kerana sebenarnya itulah terjemahan yang tepat. Kalau kita sebut al-qalbu, ini adalah hati semata-mata, daripada sudut kiasan, daripada sudut sifat dalaman, dia betul. Tapi daripada sudut biologi dan juga sains, kalau kita terjemah jantung pun betul. Kalau jantung ni rosak, habis tubuh badan kita, maksudnya boleh membawa kepada meninggal dunia. Kalau jantung ni rosak, dia akan pergi kepada perkara yang boleh memudaratkan seluruh tubuh badan kita. Sebab tu orang putih kata apa? In my heart tu benda yang feeling lah, benda dalam hati kita. Tapi heart attack benda lain. Bahasa sama. Jadi kita kata terjemah dua-dua. Kalau nak daripada sudut standard sains tubuh badan manusia, biologi, maka kita kata dia adalah jantung. Kalau nak pakai kiasan seperti mana yang Nabi sebut, maka yang tu juga boleh kita katakan sebagai hati. Tu saya ringkaskanlah, selesai masalah dalam isu bab berkait dengan terjemahan itu. Baik, jadi hadis tadi jelas. Haram, halal, syubhah. Dan siapa yang jaga perkara syubhah, jaga agama dia, jaga maruah dia. Dan kemudian Nabi sebutkan kepada kita, sesiapa yang biasa duduk dalam syubhah, perkara kesamaran dan sebagainya, maka biasanya dia akan pergi kepada perkara yang haram. Dan perkara yang haram tu dia akan attack kepada hati kita, akan attack kepada khusyuk kita, ibadah kita, perbuatan, amalan, amal soleh dan sebagainya. Baik, itu secara ringkas hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Muslim, daripada sahabat namanya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, sekarang kita nak tahu apakah kategori-kategori dalam hadis ini yang disebutkan. Kata para ulama, antaranya Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, iaitulah Syarah Fathul Bari, menyatakan bahawa di sana ada hukum yang Allah tegaskan jangan buat. Tegaskan jangan buat, dan kalau buat ada hukuman, maka yang tu namanya haram. Di sana ada hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala kata boleh buat, harus buat, tak ada masalah, maka yang tu namanya halal. Dan kata Imam Ibn Hajar lagi, ada di sana hukum yang didiamkan oleh syarak. Agama kita tak sebut, tak jelas. Nak kepada isu-isu yang baru timbul, isu-isu yang tak ada pada zaman Nabi, tapi ada peruntukan ataupun ada perbuatan yang berlaku pada zaman kita. Kan nanti kita akan sebutkan. Baik, kemudian dalam hadis tadi disebutkan bahawa di sana ada yang kita panggil sebagai tak diketahui oleh ramainya manusia. Dan di sini bukan maksud semua orang tak tahu, tetapi kata Syekh Mullah Ali Qari dalam kitab beliau Mirqatu Mafatih, maksud di sini ialah para ulama boleh tahu, para cendekiawan Islam yang alim, yang pandai, dia boleh tahu. Tetapi kita kadang-kadang tak berapa tahu. Contohlah, saya bawa 2-3 contoh mungkin. Dulu kita kata ASB tu kita tak tahu, syubhat. Kan? Syubhat. Tapi bila dah ada majlis fatwa kebangsaan, majlis fatwa negeri kata harus dan sebagainya, maka daripada syubhah itu dia akan pergi kepada harus. Sebab dah ada fatwa, para ulama telah jelaskan, khususnya fatwa kita di Malaysia. Satu, KWSP dulu pun keliru. Berapa nak kata haram, berapa nak kata ni, asalnya syubhah, kesamaran. Tetapi bila mana dah ada penasihat syariah KWSP, dia keluarkan berapa sekian-sekian, ada pula dana 100 bilion untuk dana patuh syariah, maka yang tu dipanggil sebagai patuh syariah, tidak ada syubhah, tidak ada kesamaran lagi. Itu contoh-contohlah. Yang ketiga, CJ simpanan premium BSN dulu, tahun 20-an lah, 2006, 2008, keliru, tak tahu boleh ke tak boleh, okey ke tak okey, maka dah keluar fatwa dan sebagainya, kata harus, maka kita kata telah mengeluarkan manusia daripada daerah kesamaran ataupun syubhah. Maka siapa tu? Itulah para ulama, itulah penasihat syariah yang pakar dalam bidang-bidangnya, bantu kita. Maka yang disebutkan dalam hadis tadi,
tidak diketahui oleh ramainya kebanyakan manusia itu ialah kita semualah. Tetapi melainkan para ulama telah beristihad, telah berfatwa, maka kita dapat tahu dan kita dapat untuk bersama ataupun kita kata melabur ke ataupun apa-apalah menggunakan perkhidmatan itu atas dasar sebab telah pun diharuskan dengan sebab-sebab tertentu. Itu dia punya konsep asas berkaitan dengan apa yang kita nak sebutkan ni. Baik. Kemudian kita nak pergi lebih lagi. Syubhah ni apa maksud dia? Ada orang kata samar. Ada orang kata tak jelas. Kan? Ada orang kata tak tahu punca. Itu semua asalnya adalah masuk dalam takrif ataupun maksud syubhah. Sebagai contohnya kata Syekh Mullah Ali Qari juga, seperti mana saya sebutkan tadi dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih. Saya kena sebut tuan-tuan, nama ulama ni kita kena sebut. Jangan kita duk kata ulama sebut, ulama mana? Kan. Jadi kita kena jujur dalam kita punya kajian, aspek penelitian kita kena jujur. Ini ulama sebut ni, ulama mana? Sebutlah seorang dua paling kurang. Kalau tak ramai pun, sebutlah seorang dua supaya ilmu yang kita sampaikan itu kita tahu ambilan daripada ulama mana dan dia adalah ulama yang diiktiraf, bukan main sebut ulama-ulama saja. Apatah lagi guru saya kata, itu juga satu benda yang kita kena jelaskan siapa guru saya tu, siapa namanya, dalam kitab apa. Kalau dapat sampai muka surat apa-apa lagi cantik lah tuan-tuan. Tapi tak sampai ke situ lah. Itu dalam testis, master, PhD boleh lah. Tapi kita kata paling kurang siapakah namanya. Baik, kata Syekh Mullah Ali Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih. Maksud syubhah ini adalah satu perkara yang tak jelas. Satu perkara yang tak tahu asal puncanya. Itu dua. Tak jelas, tak tahu asal puncanya. Dan kata beliau lagi, boleh jadi juga dia menjadi kesamaran daripada sudut orang awam, tak tahu mana satu yang betul, tak tahu mana satu yang jelas. Contoh ginilah tuan-tuan, kita solat. Jadi solat ni ada orang duk bincang nak turun lutut dulu ke tangan dulu. Kan. Waktu kita nak sujud tu lutut dulu ke tangan dulu. Maka kita pun confused. Sebab tengok ada orang letak lutut dulu, ada orang letak tangan dulu, kan? Ke sebab dia sakit lutut, kan? Sebab tu letak tangan dulu. Jadi kita confused. Bila kita confuse tu kita kesamaran dalam beragama. Maka bila ada ustaz yang jelaskan ni pandangan mazhab Syafi'i, disebut oleh Imam Nawawi, disebut oleh Imam Khatib Syirbini, disebut oleh Imam Rafi'i, menyatakan mazhab Syafi'i afdalnya, keutamaannya bila kita turun nak sujud, maka kita turun lutut dulu. Selesai masalah. Yang tadi kita jadi confuse. Jadi di situlah maksudnya kita tak tahu punca halal ataupun haram ataupun bagaimana keadaannya. Yang kedua tadi timbul syak, timbul keraguan. Dan yang ketiga tadi, di kalangan orang awam sendiri, bagaimana dia nak memahami sesuatu benda sebab dia nak beramal. Dia nak lakukan amalan tapi confused. Kan contohnya. Maka di situlah kita kata sebagai para ulama bantu kita, tolong kita, dan mudah-mudahan insya-Allah itulah menjadi amalan kita yang sebaik-baiknya yang kita cuba untuk praktikkan dalam kehidupan kita. Baik, itu konsep asas bila kita sebutkan tentang perkara-perkara yang syubhat. Dan ada setengah orang dia keliru. Dia kata, masih ada perkara yang syubhah. Yang ini syubhah, yang tu syubhah. Perkara yang syubhah ni dia tak jelas. Tapi kalau contohnya dalam satu pelaburan, katalah kita invest satu pelaburan ni, dan pelaburan ini secara umumnya okey, tetapi ada sedikit, katalah contohnya 2% daripada investment ni tak patuh syariah. 98% okey. Tapi 2% tak patuh syariah. Yang tu kita jelas tak patuh syariah. Yang tu tak dipanggil syubhah. Sebab ramai orang bila dia kata bercampur harta halal dan haram, maka dipanggil syubhah. Kalau kita tahu dan jelas harta tu bercampur berapa persen, berapa peratus, itu tak panggil syubhah dah tuan-tuan. Itu dipanggil al-malun mukhtalat bil haram. Harta yang bercampur dengan benda yang haram. Kan? Tapi tak apalah, kita rangkumkan aja, kita kata syubhah. Kan, walaupun dah tahu dah berapa persen, yang ni 70% patuh syariah, tapi 30% tak patuh syariah. Jadi kita kata syubhah. Boleh kata syubhah, tapi yang lebih tepat di sisi para ulama fiqh, itu adalah satu perkara yang kita panggil sebagai harta bercampur dengan perkara yang haram ataupun sebaliknya. Baik. Jadi itulah secara ringkas yang kita nak tahu tentang perkara-perkara yang melibatkan syubhat. Baik, kita nak pergi yang pertama. Apakah dalam konteks masa yang boleh terjatuh kepada syubhah dan lalu membawa kepada perkara yang haram? Baik. Yang pertama adalah cara kita mendapatkan harta. Yang ni kita nak ulas lebih sikit lah. Cara kita mendapatkan harta. Di bawah tu kita katakan poin yang pertama
daripada nombor 1 cara mendapatkan harta. Poin yang pertama ialah pekerjaan. Jadi pekerjaan ini secara umumnya kita kata, kalau halal maka halal lah, kalau haram maka haram lah. Tetapi di situ kita nak pergi kepada ada pekerjaan yang tak jelas. Kan ada pekerjaan yang tak jelas, ataupun kita pekerjaan betul tapi pelaksanaan tanggungjawab kita, job description kita punya tanggungjawab kerja kita apa? Masuk pukul berapa? Balik pukul berapa? Apa tugas kita? Oh, ini tuan-tuan saya sebut banyak tempat ni supaya kita ni bukan setakat kerja tu di JAKIM je, bukan setakat kerja di Jabatan Agama, bukan setakat kerja tu dekat tempat-tempat berautoriti agama, tetapi kita nak pastikan bagaimana pendapatan kita itu, kerja tu halal, tapi kita nak halalkan pendapatan kita. Itu benda yang paling penting. Dia bukan kata, oh awak kerja bukan jabatan agama, kira harus je lah kot. Kan? Tapi okey lah pendapat. Tak, bukan itu cerita dia. Ceritanya macam mana kita menguruskan pekerjaan itu. Yang ni juga, kalau katalah contoh kita kata, bawa ringkas tuan-tuan. Gaji kita katalah contoh sajalah ni, mungkin anak tuan-tuan, anak apa, datuk dating dan sebagainya yang mungkin bekerja, ataupun kita mungkin dulu ada pengalaman kerja dan sebagainya semua. Maka yang tu pertama sekali Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, tunaikan akad kontrak perjanjian yang kamu telah lakukan. Dan kontrak perjanjian ini apa dia? Kata Imam Ibn Abi Zaid ketika menafsirkan ayat ini, dinukilkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, maksud dia ialah kontrak kita dengan Allah, perjanjian untuk tidak mensyirikkan Allah. Kontrak kita sesama manusia ialah kontrak dalam bab muamalat kita, pengurusan kita, jual beli kita, tipu tak tipu dan sebagainya lah. Maka yang itu termasuklah kontrak ketika mana kita menjawat satu jawatan. Masuk pukul 9, kita tanda tangan kat situ, turun tanda tangan, tunduk dan patuh pada syarat-syarat yang diletakkan oleh syarikat. Jangan masuk pukul 10. Itu cerita dia kan. Balik pukul 6, jangan balik pukul 5.45. Itu konsep dia. Melainkan ada kebenaran tertentulah daripada majikan. Tetapi sengaja kita buat macam tu, maka kita telah melanggar, walaupun kerja tu dekat institusi agama, walaupun kerja tu dekat pusat zakat, apa-apalah nama agama, tapi kita langgar kontrak majikan tu, maka kita secara automatik telah terjatuh dalam perkara yang syubhah, kesamaran yang lebih mendekat kepada haram. Itu satulah. Ada pula jenis orang ni, dia kerja, dia kata tak apa, saya akan top up, patut balik pukul 6 disebabkan saya balik lewat tadi kan, datang lewat tadi pukul 10, patut masuk pukul 9, saya top up lah pukul 6 sampai pukul 7. Pukul 7 lah baru saya balik. Kan? Pukul 7 baru saya balik. Nampak macam cerdik, nampak macam terbaik dia punya pengurusan, tapi tak terbaik tuan-tuan. Kerana ada kos syarikat yang dia kena bayar. Elektrik, kalau ada aircon, kalau ada kipas. Jadi sejam itu, semua itu adalah kos syarikat yang dia duduk dekat syarikat tu. Nampak macam nak top up, tapi menghabiskan lagi duit syarikat. Nampak tuan-tuan? Sebab tu jangan buat. Masuk pukul 9, pukul 9 lah. Melainlah kalau tak boleh elak, banjir ke, hujan ke, masalah kenderaan ke dan sebagainya. Itu satu aspek daripada pekerjaan. Dan dibimbangi, walaupun kerja tu saya ulang lagi tuan-tuan, walaupun kerja kat pusat zakat, walaupun kerja kat Jabatan Mufti, walaupun kerja kat institusi agama, tapi kita masuk lewat dan sebagainya. Dah masuk lewat, sekejap lagi tengok YouTube, sekejap lagi update dia punya side income. Mentang-mentang ada akaun Shopee, nak buat perniagaan dia, update kat Facebook, dah makan masa setengah jam. Lepas tu sekarang dengan customer lagi, siapa nak beli apa benda semua, dah habis setengah jam lagi. Maksudnya dia mula kerja adalah pukul 11. Maka 2 jam tu macam mana hukum dia? Kalau gaji 5,000, katalah untuk satu hari tu, katalah contohnya kita kata 100, contohlah kita ambil lansam. Daripada 100 tu cuba bagi 8 jam. Maksudnya sejam berapa yang dibayar oleh syarikat kita? Kena teliti tuan-tuan. Kerana RM1, RM2, RM4, RM10 tu kita kena ingatkan kepada orang kat luar sana, anak-anak kita yang bekerja, swasta ke kerajaan tak kira. Kalau kita kerja dengan orang, maka kita kena patuhi apa yang sepatutnya yang kita kena buat. Kan itu konsep dalam pekerjaan. Baik, itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, kita nak bincang juga, dia kadang-kadang ada pendapatan tepi tuan-tuan. Dia bukan rasuah, tetapi dia adalah satu benda yang diberi oleh mungkin kita punya pelanggan di atas kecekapan kita menguruskan sesuatu perkara yang berkaitan dengan pelanggan tu. Katalah contoh kita ni staf syarikat.
Memang staff yang kita ada waktu jam bekerja dan sebagainya. Tapi tugas kita biasanya dekat luar kita akan jumpa klien. Kita akan jumpa pelanggan. Bila jumpa tu, kita tak ada letak apa-apa. Sebab kita dibayar untuk menguruskan urusan kita dengan pelanggan tu. Kita wakil. Wakil daripada syarikat. Kita pun urus. Tak ada nak minta duit ke apa ke dan sebagainya. Tak ada. Memang kita urus sebaik mungkin. Tiba-tiba perfect. Cantik. Bagus kita punya pengurusan. Maka kata pelanggan tu, ni saya bagilah hadiah dekat awak ni. Saya tahu awak tak minta tapi saya bagilah. Atas sebab kecekapan awak menguruskan saya punya urusan dengan syarikat bos awak ni. Jadi saya bagilah, ambillah 1,000, ambillah 200, ambillah 100 dan sebagainya. Baik, boleh ke tak boleh? Yang ni dipanggil wang syubhah. Siapa yang terlibat ini dipanggil wang syubhah. Siapa yang sebut? Nabi SAW sebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhun wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak terima salat yang mana dalam keadaan tak bersih. Keadaan tak suci lah. Terkentut dan sebagainya, junub dan sebagainya. Dan Allah tidak menerima wang hasil daripada ghulul. Ghulul ni ialah wang khianat dalam istilahnya. Kalau ikut para ulama dulu, kata Imam Ibn Hajar, wang harta rampasan perang yang diambil dulu sebelum diagihkan oleh Nabi SAW. Selendang ke pedang ke diambil dulu. Sebab cantik ke mulut diambil dulu. Itu dipanggil ghulul. Dalam konteks masa bentuk yang saya sebutkan tadi itu. Walaupun atas nama hadiah, tetapi kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang lain dalam riwayat Imam Tirmizi, man ista'malhul amal, sesiapa yang kami tugaskan dia dengan satu pekerjaan, kata Nabi. Satu pekerjaan. Dan kemudian dia mendapat hasil gaji yakni daripada pekerjaan itu. Kemudian waman akhadha ataupun faman akhadha ba'da dhalik fahuwa ghulul. Siapa yang ambil lebihan duit daripada tu, maka dia adalah termasuk dalam wang khianat yang tak dibenarkan oleh Nabi SAW. Kan ini juga termasuk kiasan juga para ulama sebut. Dalam beberapa keadaan antara disebut oleh Imam Ibn Hajar dan ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa amil zakat. Kan. Siapa yang jadi amil zakat, undang-undang di wilayah pun dah ada, di Selangor pun dah ada. Maksudnya bila orang tu bayar zakat lebih kat dia, katalah contoh zakat RM7. Dia bayar RM10. Lepas tu dia kata, ni ambillah RM3 ni, tak ada masalah. Saya sedekah dekat amil. Yang tu ghulul. Kerana dalam hadis yang diriwayat daripada Huzaifah ibn Yaman dalam riwayat Imam Muslim, ketika Nabi utuskan seorang lelaki untuk pergi kutip zakat dekat Yaman. Dan kemudian ada orang tu bayar zakat dan bagi hadiah dekat dia. Nabi tanya satu persoalan je bila dia balik. Nabi SAW kata, kalau engkau duduk dekat rumah mak ayah engkau tanpa jawatan pungut zakat ni, ada tak orang nak bagi kepada kamu hadiah tu? Jawab si lelaki ni, sahabat ni, tak ada ya Rasulullah. Maka Nabi nak mengisyaratkan perbuatan itu tak dibenarkan dalam agama kita. Jadi tuan-tuan, saya pun banyak pengalaman kerja di syarikat swasta dan sebagainya. Kadang-kadang ada pengurusan yang saya buat dekat luar tu, dia orang bagi duit 1,000, 100, tak ada rasuah, tak ada apa. Tapi bila saya balik, saya bincang dengan majikan, kita kata duit ni tak boleh ambil. Boleh, tapi kena salurkan kepada CSR. Kena salurkan kepada badan-badan kebajikan ataupun badan kebajikan di bawah syarikat itu sendiri untuk buat kerja-kerja amal bagi masa banjir dan sebagainya. Kerana dia adalah benda yang ghulul, dia bukan rasuah. Dia bukan kita kata dalam konteks yang diharamkan, tapi ghulul, syubhah. Sebab atas jawatan kita. Kalau kita tak ada jawatan, memang dia tak bagi, tuan-tuan. Ada orang nak bagi duit tepi-tepi jalan tu. Kita keluar pada masjid ni, ambillah ni ada duit sikit. Tak ada. Tapi sebab kita menguruskan, ada conflict of interest kat situ. Ada benda yang tak jelas. Maka itu dipanggil sebagai syubhah. Melainkan satu syarat. Melainkan satu syarat. Disebut oleh Syekh Dr. Muzaffar dan ulama-ulama yang lain. Satu syarat. Majikan mengharuskan dia ambil duit tu. Contoh, CEO dia. Dia kata, ni bos, saya kalau urus kat ni, bukan rasuah ni bos, bukan minta ke apa. Tapi memang ada pelanggan yang bagi kadang RM10. Contohlah kan, RM100. Jadi boleh tak saya ambil ni bos? Terpulang pada kamu, ambillah, tak ada masalah. Gaji saya bayar untuk kamu, itu tugasan kamu. Tapi kalau ada orang bagi, maka kamu ambil, tak ada masalah. Kalau majikan benarkan. Tapi kalau majikan tak tahu, dia jadi syubhah. Benda ni rumit, tuan-tuan. Dia bukan cerita syubhah, dia cerita makan minum je. Dia benda pendapatan kita juga adalah perkara yang sangat penting berdasarkan dalil-dalil dan hujah-hujah yang saya sebutkan tadi. Baik, itu poin yang kedua di bawah berkait dengan pendapatan harta kita. Baik, yang ketiga, bila kita buka perniagaan, kan syarikat kita,
sama ada kita nak buka tu Sdn Berhad ke, enterprise ke, tak kisahlah kan. Tapi kita buat tu nak berniaga. Kita buat tu nak buat perkara-perkara yang daripada sudut asalnya adalah berkait dengan perniagaan. Jadi dia ada dua perkara dekat situ yang fokus paling penting. Pertama, kontrak yang kita guna pakai dalam syarikat kita tu apa? Kalau kita kata meniaga kain ke, buat perniagaan produk ke, buat perniagaan apa lagi, aksesori ke, buat perniagaan apa-apalah tuan-tuan, tools apa-apa ke, maka pertama sekali akad kontrak dalam tu apa dia? Kan, kontrak kita apa? Jual belilah secara umumnya. Maka kita kena tahu sikit-sikit lah apa konsep jual beli dibenarkan, tak dibenarkan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita pakai X, kita pakai sistem kita tu nak kena deal betul-betul dengan syariah. Maksudnya, penasihat syariah, panel-panel syariah yang mungkin dilantik ataupun dia minta tolong tu, dia kena duduk dekat sistem tu tengok. Kalau ini berkait dengan pelaburan emas, macam mana? Kalau ini berkait dengan jual beli, macam mana nak kata pembeli dah dapat, kira pemilikan berlaku, jual beli tu sah, macam mana sistem dia? Itu kalau guna sistem lah. X, bayaran tertentu, tak kira lah apa-apa jenis pay yang ada ni kan. Toyid pay lah, apa lagi, macam-macam lah tuan-tuan. Saya tak sebut juga kan. Jadi semua tu kena lihat, kena jelas daripada sudut aplikasi, sistem dan cara macam mana kita nak menguruskan sesuatu perniagaan. Apatah lagi hari ni banyak online dan sebagainya, maka yang tu kita kena pastikan betul-betul. Baik, kemudian daripada sudut nak kena tengok juga kita punya modal syarikat, kita kata apa, kita punya investor yang masuk tu, modal apa semua tu kan, kita nak kena tahu, nak kena jelas juga tentang perkara itu kan. Ini juga antara perkara yang kadang-kadang terlepas pandang. Dan juga coverage daripada sudut syarikat tu, kalau perlu kepada insurans, syarikat ada 100 biji kereta contohnya, insurans ke ataupun takaful. Kan itu juga antara benda yang penting. Kalau ambil insurans haram tuan-tuan, hukumnya haram. Majlis Fatwa Kebangsaan 1979, 2008, 2009, 2011, 4 kali berfatwa tentang haramnya insurans. Personal ke, personal accident ke, berkait dengan medical card ke, apa saja, maka Majlis Fatwa dah bincang panjang dah tentang perkara itu. Jangan gunakan insurans, gunakan kaedah takaful. Gunakan takaful, kaitan syarikat, perlindungan syarikat, perlindungan pekerja dan sebagainya, maka gunakan takaful kerana Majlis Fatwa pun sebut 3 kali bersidang 2008, 2009, 2011 menyatakan takaful adalah diharuskan dan insurans adalah diharamkan. Itu kena faham jelas-jelas tuan-tuan. Ini kita kata sebab tu belajar muamalat ni kita nak praktik. Kita nak bersihkan apa unsur-unsur yang tak sepatutnya ada pada kehidupan kita, syarikat kita, harta kita dan sebagainya, daripada terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu konsep yang pertama, poin 1, 2, 3. Kita pergi yang kedua, apakah lagi termasuk dalam perkara syubhat. Baik, yang kedua ni tuan-tuan, biasanya konsepnya kita panggil sebagai makanan. Makanan. Jadi sebab tu antara benda yang sangat penting, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarbu kullu lahmin nabatat minas suh fannar aula bih. Tidak akan cemerlang berjaya ataupun mendapat profit, keuntungan dekat akhirat nanti. Apa dia? Iaitulah siapa yang mana kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka neraka Allah lebih sesuai untuknya. Ini sebagai kita kata ancaman sebenarnya, bukan confirm. Jadi kita duk tengok perhati tu, jadi kita kena elaklah benda-benda perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada sudut makanan kita ni banyak perkara hari ni tuan-tuan. Dan saya sekali kan, makanan dan juga perubatan. Dua lah. Kan yang pertama tadi harta, pendapatan, yang kedua adalah makanan dan juga perubatan. Kerana benda ni adalah benda yang biasa, common, yang digunakan oleh masyarakat. Kalau makanan tu paling terbaik adalah persijilan halal. Kan persijilan halal ni standard macam ISO lah tuan-tuan kan, persijilan halal tu. Kerana JAKIM ni, saya pernah tanya juga, kenapa ketat sangat nak bagi benda ni halal ni? Restoran lah orang-orang Melayu kita buat meniaga dekat tepi-tepi kedai, dekat buka kedai, dekat tepi-tepi bazar dan sebagainya. Maka kenapa susah sangat nak bagi persijilan halal? Mereka jawab satu je, kerana kami tak nak bertanggungjawab dekat akhirat. Kerana meluluhkan satu benda yang syubhah, benda yang tak jelas, tiba-tiba kami bagi sijil kata halal. Di situ jawapan oleh pihak JAKIM tuan-tuan. Jadi kita nak kata macam mana? Kan sebab tu kalau kita tengok
Ramainya non-Muslim berlumba-lumba untuk ambil pergi jalan halal ni tuan-tuan. Tapi orang Melayu kita sebab dia kata Melayu, Islam, maka kilangnya entah macam mana, buat je belakang dapur, belakang rumah je, kan, dengan dia punya bahan-bahan tak tahu daripada mana dan sebagainya, maka itu antara perkara yang sangat-sangat kita perlu elakkan tuan-tuan. Bukan kita kata okey ke tak okey, tapi daripada sudut penjagaan agama kita, maka itu antara perkara yang kita kena dahulukan. Pertama, ada persediaan halal jakim. Sebab standard yang paling terbaik dekat dunia ni tuan-tuan, persediaan halal jakim Malaysia ni, yang terbaik. Standard dia tu standard dunia. Pergi mana-mana pun okey, boleh lepas. Kan, itu standard dia. Dan kemudian kalau tak ada standard halal jakim, tuan-tuan boleh tengok pada logo halal 46 negara yang diiktiraf. Australia ada dia punya ni, US ada dia punya ni, adalah dia punya logo-logo tertentu yang diiktiraf juga oleh jakim. Kan, jadi yang tu kita pilih lah. Itu produk kita, makanan kita yang kita nak pastikan betul-betul daripada sudut halalan tayyibah. Halal lagi baik, halal lagi elok. Itu dia punya konsep yang kita boleh sebutkan, iaitulah sudut yang pertama di bawah poin yang kedua. Baik, yang kedua, poin yang kedua, dia bertajuk yang pertama. Kita nak tengok juga daripada sudut makanan ni, bahan-bahan tu tuan-tuan. Bahan-bahan yang kita gunakan itu, tak kira lah masak dekat rumah ke mana-mana, kita kena pastikan betul-betul. Sebab tu ada setengah orang dia allergic betul benda-benda ni. Kan, dia allergic ni maksudnya dia nak kena pasti betul-betul halal ni. Bersih, kan, sumber pendapatan ataupun dapatan dia tu daripada mana, kalau ayam tu daripada mana, kalau sayur ni macam mana prosesnya. Dia memang teliti bab-bab tu. Bagus. Bagus daripada sudut agamanya, menjaga perkara-perkara yang syubhah itu. Dan kemudian contohnya kalau makan tu, ada tak perkara-perkara yang bercampur dengan, bukan bercampur lah, bahan-bahan penggunaan tu, kan ada setengah-setengah hotel ni dia guna wine, dia guna arak untuk jadikan stabilize ke, nak lembutkan daging ke, terpulang lah. Tapi kita dulu ada berbincang dengan kita punya persatuan chef hotel Islam. Kan, maksudnya kita jumpa, rupanya memang ada isu dalam masalah tu. Ada setengah-setengah hotel ni memang dia tak ambil berat lah tentang isu ni. Kan, sebab ada orang berbuka dekat hotel apa semua kan, pilih tempat-tempat yang bagus tu bagus. Tapi daripada sudut penyelarasan tu kita bincang, macam mana cara untuk kita nak elak. Pertama kena elak lah daripada penggunaan bahan-bahan tu. Ada tak bahan-bahan lain yang ganti daripada wine tak, ataupun apa-apa tu, untuk lembutkan daging ke, dia punya texture dan sebagainya, ataupun apa-apalah yang berkait tu. Dia kata ada, boleh je. Kan, boleh je guna. Jadi kita kata yang itulah dulu guna, sebelum kita masukkan perkara-perkara yang haram. Ada setengah pendapat pandangan kata, yang tu kita dah bakar lah, dah bakar habis dan sebagainya, daging semua tu, dan kemudian orang yang makan tu daging, contohlah wagyu ke apa ke, sirloin apa benda lagi tuan-tuan kan, saya pun tak kerti nak sebut kan, contoh bahan-bahan yang ada tu kan. Jadi kita pun ambil tu, dan kemudian kita makan tak mabuk pun. Tapi chef tadi tu, dia dah campur dah sikit wine ke apa ke dan sebagainya kan, jadi dah hilang semua dia punya tu. Bagi saya tuan-tuan, bagi saya, pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, disebut oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Khatib Syarbini dan semua ulama-ulama yang lain, ada istilah yang dipanggil istihalah. Istihalah ni maksudnya tuan-tuan, dia telah transfer daripada satu bahan tu, mungkin benda tu tak halal, tapi melalui proses pembakaran, melalui proses berapa-berapa darjah Celsius yang begitu kuat dan sebagainya, akhirnya lebur, habis, dan tak ada dah dia punya rasa ataupun arak ataupun wine tu. Baik, dalam mazhab Syafi'i tak diterima istilah yang seperti itu. Sebab tu kalau tuan-tuan dan perempuan lah contohnya, kalau ada koleksi pinggan-pinggan Bond China contohnya kan, import apa benda semua, dia punya koleksi pinggan tu boleh tahan juga kadang-kadang tu kan. Kan. Jadi koleksi tu kalau Bond China, maka Majlis Fatwa Kebangsaan kita tak membenarkan, kerana dia hasil daripada pembakaran tulang-tulang yang syubhah. Ada khinzir, ada apa semua tu, bahan tu lebur sampai 1000 darjah Celsius, lebur jadi abu dah. Lepas tu dia proses campur bahan apa semua, akhirnya jadi pinggan. Pinggan, betul-betul pinggan. Maka Majlis Fatwa juga tidak membenarkan, walaupun dah berubah dia punya konsep, tak ada dah dia punya lemak, dia punya air, dia punya minyak pun benda semua tu, tetapi dia tetap daripada bahan yang asalnya tidak halal. Kan, jadi kalau bagi pandangan saya, pendapat saya dan tuan-tuan, berdasarkan banyaknya pandangan para ulama, majlis fatwa dan sebagainya, saya cenderunglah kepada pandangan menyatakan kalau dapat kita elakkanlah. Kalau dapat kita elakkanlah. Tapi kalau syarikat kita kan mungkin juga non-muslim dan sebagainya, tapi dia nak raikan kita, dia kata hotel ni okey, tak adalah apa pot free kan dan sebagainya lah. Tapi cara memasak tu kadang-kadang ada unsur tu. Tak adalah pula kita makan tu balik tu jadi
nak balik ke Hulu Kelang pergi patah ke tempat lain kan. Jadi pening ke apa, tak ada. Tapi kita nak elak daripada benda-benda yang syubhah itu. Itu antara perkara yang ditekankan di dalam agama kita tentang unsur-unsur berkait dengan makanan. Jadi bahan, proses, punca dan sebagainya, maka itu antara benda yang kita kena ambil berat dalam proses dalam kita menikmati makanan-makanan yang ada. Baik, kemudian saya sebut tadi, yang ketiga, ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni tuan-tuan. Ini juga boleh kita bagikan A dan juga B. Satu, A ni adalah bahan-bahan yang terlarang, gunakan ubat-ubat tertentu yang mengandungi perkara-perkara yang kita pun tak tahulah sebagainya. Kan orang hari ni tuan-tuan, ramai yang datang, dia tanya, Ustaz, tak boleh ke guna yang ni, tak boleh ke guna yang ni. Sebab bila dah sakit ni tuan, kita dah tak kira dah apa alternatif yang ada pun kita mesti nak gunakan supaya kita sembuh. Kita tak hirau dah daripada sudut apa-apa tu. Ni ada ubat daripada Thailand ni, katanya bagus. Bantai ubat daripada Thailand kan. Ada pula orang kata ni ada suggestion pula, ni ubat daripada China, lagi power ni. Bantai kan. Jadi daripada sudut tuan-tuan, akhirnya kita dah tak kisah dah benda tu. Yang penting kita nak sembuh. Jangan tuan-tuan. Kerana dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, kata Nabi SAW, Nabi menyatakan kepada kita, innallaha anzala da wa anzala ma'ud dawa wa la tatadawu bil haram. Atau kama qala Nabi SAW, Allah menurunkan iaitulah penyakit dan Allah menurunkan ubatnya, dan jangan kamu berubat dengan perkara-perkara yang haram. Pastikan kalau di Malaysia ada daripada KKM, ada daripada JAKIM, daripada sudut ketulinannya tidak ada perkara-perkara yang melibatkan kita kata cetak rompak ke dan sebagainya kan, ataupun ubat tiruan dan sebagainya. Yang itu antara perkara yang kita kena ambil berat. Itu A. B, berkait dengan ubatan juga, iaitulah cara kita berubat itu sendiri. Janganlah pergi tuan-tuan kepada orang yang kita tak yakin. Ada bomoh Malaysia lah, bomoh Selangor lah, bomoh Kedah lah, tak tahulah apa jenis kategori, banyak bomoh ni ada tuan-tuan kan. Dok baca marang perapu kepundeng, marang skaper, macam-macam lah dia punya bacaan. Kita pun tak jelas, tak tahu apa. Dia ni tengok pakai kopiah, pakai songkok, tapi diragui bacaan dia tu. Hai besi, kenang besi di seberang laut, nampak gajah di depan mata, wahai besi, wahai air, wahai apa benda ni. Jadi jangan berubat tuan-tuan. Kan kita dengar ayat kursi dia baca ni. Ni doa-doa macam kita pernah dengar. Okey tuan-tuan, okey. Bubat itu dia panggil ruqyah syar'iyah. Ada ruqyah yang tidak syar'iyah. Yang itulah bahan dia punya bacaan pelik-pelik dan sebagainya. Jadi memang jadi. Sebab syaitan, sebab jin ni memang antara benda yang Allah utuskan untuk hasut manusia jadi sesat barat dan sebagainya. Dia boleh tolong. Boleh je bomoh tu minta pertolongan jin, syaitan dan sebagainya untuk benda tu jadi. Kan, jadi kita kena jelas daripada sudut perkara yang kita nyatakan tadi. Banyak tuan-tuan sebenarnya syubhah ni. Kita nampak macam sikit je kan. Jadi kalau saya nak urai lagi ni, bawa kepada subuh. Baik. Kemudian berkait juga tentang yang kita panggil tadi tu, istilah-istilah yang dua perkara dan pecah-pecahan tadi. Yang ketiga, saya nak masuk terus. Pelaburan dan juga IP. IP ni sebenarnya, IP yang saya maksudkan sini adalah intellectual property. Kan maksudnya tuan-tuan, kita ada satu design, kita buat seluar, syarikat buat seluar ke apa ke, baju ke apa, tiba-tiba ada orang curi kita punya IP, cetak rompak. Kita punya IP. Kan? Sebab tu kata Nabi, dalam beberapa riwayat disebutkan, wa man yasbukh au wa man sabaqa ilai fa huwalah. Sesiapa yang mendapat, dia dulu dapat, dia pertama dulu dapat, maka itu adalah jadi miliknya. Milik di sini maksudnya adalah IP dia. Tak kiralah design, buku, syarikat tu keluar kasut, design kasut dia, kan. Jin jadi Levi's, kita pergi tukar jadi Levi's, jual berapa ringgit. Contohlah kan. Kan. Pakaian jadi Adidas, kita jadi tukar jadi Adudus. Contohnya. Jadi design sama, kan. Bentuk sama, corak sama, tapi cetak rompak. Ikut Majlis Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia tuan-tuan, menyatakan bahawa IP ni ia adalah satu benda yang Islam pelihara. Maka tak boleh untuk kita tiru orang lain punya. Maksudnya kita design tu okeylah, design tu mungkin kalau tu gambar sekian-sekian, kita pun mungkin sikit gambar macam tu, tapi produk lain dan kemudian jenis lain, kain lain apa semua, okey. Tapi produk sama, design sama, tapi jual paling murah. Kan? Sebab kita cetak rompak tiruan. Ni apa-apa je tuan-tuan, kereta ke, kan apa-apa saja yang tidak mendapat lesen daripada syarikat yang asal. Di-highlightkan tak dapat lesen daripada syarikat yang asal, maka yang tu termasuk perkara yang syubhah, orang yang menggunakannya dan orang yang terlibat tentang jual beli perkara yang berkait dengan yang terpelihara daripada sudut IP-nya tu tadi tuan-tuan. Jadi hati-hati tuan-tuan, barang-barang cetak rompak, barang-barang baju, kain dan sebagainya nampak biasa,
tapi terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 minit lagi tuan-tuan. Jadi last sekali adalah pelaburan. Kan? Pelaburan jangan jadi peleburan. Ingat tu, pelaburan jangan jadi peleburan. Nak kena tengok syarikat mana, profit yang ditawarkan dekat Zimbabwe ke dekat Malaysia, ni dijamin oleh kerajaan, tak tahu kerajaan mana, kerajaan langit agaknya kan. Dia kata ni pelaburan dijamin oleh kerajaan. Tak tahu tuan-tuan. Jangan terpedaya. Ini perkara syubhah, kita tak nampak jelas. Apatah lagi yang melibatkan tentang benda-benda yang kita luar jangka. Sebab tu kena tengok watch list senarai dekat Bank Negara Suruhanjaya Security Malaysia. Syarikat ni okey ke tak? Kena tengok. Kena perhatikan sebelum kita melabur tu. Sebelum kita invest, sebab ni nak bagi duit kat orang ni. Walaupun akan berkembang, dapat profit, tapi kena perhatikan. Dan juga perkara-perkara yang melibatkan institusi berkaitan dengan pelaburan ni kena betul-betul perhatikan tuan-tuan. Kan. Jadi baik, saya rasa cukup dululah sekadar ni. Rasa macam baru panas tuan-tuan, tapi kita kena berhenti juga, kita hormati isyak dan kita solat jemaah. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dapat apa syubhah tu, dia bukan saja makanan, tapi pelaburan, harta, pendapatan dan sebagainya. Semua tu boleh kita kiaskan, kita tengok juga pada perkara-perkara yang lain yang bimbang takut dalam perkara syubhah, supaya kita jaga agama kita, jaga maruah kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.